Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di mana saja anda berada? Salam bahagia, salam ceria daripada kami Al-Kuliah pada petang ini. Dan kita sebenarnya bersama secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3. Jadi tuan-tuan perempuan, hari ini hari Jumaat, hari yang sangat mulia, penghulu segala hari. Malah sama-sama kita perbanyakkan selawat kita dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan bacaan Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan memberikan hidayah, memberikan terapi yang terbaik oleh jiwa kita. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau kita lihat di luar sana, bermacam-macam. Kalau kita buka paparan akhbar, subhanallah, dengan ada orang bunuh dirinya, dengan ada orang mengamuknya, dengan ada bapa tendang anak yang baru berusia 5 bulannya, dengan ada anak yang halau mak dari rumah, anak yang belasah bapa, dengan macam-macam lagi lah orang perempuan, menggambarkan keserabutan jiwa. Jiwa yang serabut, jiwa yang gersang, jiwa yang kosong daripada pengisian-pengisian yang cukup bermakna dalam hidup. Yang sebenarnya sudah ada rawatan-rawatan terapi-terapi yang kita lihat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Al-Kuliah bersiaran dengan tajuk Terapi Jiwa. Bagi anda yang ada masalah jiwa, yang sekarang sedang nak bunuh diri ni, tengah-tengah fikir ni, nak terjun bangunan ke nak duduk atas rel kereta api. Duduk dulu dengar Al-Kuliah pada petang ini. Kita lihat bagaimana jiwa anda yang serabut itu dapat kita perbetulkan. Di manakah pintu-pintunya supaya anda menjadi manusia yang hebat, bermula dari saat ini sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebenarnya bersama saya pada waktu ini ada ramai juga bidadari-bidadari daripada Kuala Terengganu. Mereka adalah pelajar-pelajar dan juga staf daripada Kolej Inforana, Kolej Kemahiran ICT yang berkaitan dengan jahitan, fashion, perhotelan dan juga pelancongan. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Warna kita. Bawa kapal ekor tak? Tengok dia senyum-senyum manis belaka. Okey, tuan-tuan perempuan, itulah mereka yang hebat-hebat bersama kita pada petang ini daripada pelajar ataupun siswa-siswi dan juga staf Kolej Inforana. Jadi kalau anda yang minat, bolehlah cuba lihat dalam website Inforana. Dan bersama kita pada petang ini, siapakah panelisnya yang kita jemput, yang kita undang khas, tak lain tak bukan orang yang hebat yang berkaitan dengan kejiwaan, yang tak pernah sakit jiwa, tuan-tuan. Siapakah beliau? Yang bahagia Ustaz Muhammad Zawi Yusof, seorang perundi motivasi yang cukup terkenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senyuman manis sudah pun menjadi terapi jiwa dari kita semua melihat senyumannya. Jadi belum cakap lagi baru senyuman tuan perempuan ya. Okey, kalau kita lihat, kalau anda ada soalan di rumah ataupun di mana saja, sekarang senang saja orang perempuan, guna handphone pun boleh, SMS ataupun gunakan laptop pun boleh. Kita emailkan soalan, SMSkan soalan kepada kami dan kami akan baca soalan yang terbaik daripada anda. Dan untuk yang dua yang terbaik yang menepati tajuk perbincangan kita, Pustaka Salam Bermurah Hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada anda. Maka anda hari ini bertuah, yang jiwanya hebat, jangan ke mana-mana, duduk selama 1 jam di hadapan TV3 dan anda tengok apakah soalan yang sesuai untuk ditanyakan kepada Ustaz. Saya akan bacakan soalan tersebut. Semua saya akan baca kalau ada waktu. Tapi ingat, dua yang terbaik Pustaka Salam akan bagi anda hadiah 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Dan juga kita lihat siapa lagi produk di hatiku pun untuk hadiah-hadiah daripada orang Terengganu sini yang datang ke sini untuk menonton dari jauh tu, Kuala Terengganu tu datang ke sini. So produk di hatiku memberikanlah kepada anda yang bertanyakan soalan saja, bukan semua ya. Habislah rugi dia kan. Kalau semua yang bagi 3 saja yang bertanyakan soalan, dia akan bagi hadiah lah ya. Itu juga dengan majalah Anis dan Asuh daripada Galeri Ilmu dan Berhad yang memang terkenal dengan 2 majalah yang cukup menarik perhatian saya. Saya cukup suka baca. Anis pun saya suka baca, Asuh pun lagi saya suka baca sebab saya ni masih kanak-kanak lagi sebenarnya ya. Masih jiwa remaja, bukan masalah jiwa ya, jiwa remaja. Jadi bagi mereka yang remaja dan juga remaja purba, bolehlah baca majalah-majalah ini sebab banyak pengisiannya untuk kerohanian kita. Terima kasih Galeri Ilmu dan juga kepada produk Sufi. Sufi
Ni sufi, dia ada bihun dia. Ni bihun ni bagus dalam perempuan. Saya pun baru dengar ada bihun sufi. Jadi bihun sufi ni boleh digunakan. Sufi maknanya bersih lah ya, sufi bersih. Jadi anda boleh gunakan bihun ini sempena dengan Ramadan ni, bolehlah guna untuk produk orang kata apa? Berbuka puasa ke, produk sahur ke, dan juga produk more. Jadi nombor 4 inilah bihun sufi. Okey, terima kasih semua penaja-penaja hadiah dan tajaan kita. Okey, teruskan kepada tajuk kita iaitu terapi jiwa. Saya tanya Ustaz lah. Kalau kita lihat Ustaz ya, zikir sebenarnya adalah terapi jiwa yang paling baik sebenarnya. Paling mujarab. Biasanya orang banyak berzikir ni orang yang tenang hati dia. Jarang-jarang orang banyak berzikir kita dengar dia mengamuk. Tidak ada orang banyak berzikir dia bunuh diri. Kan? Oh, ustaz tu banyak berzikir tapi dia duduk atas kereta api bunuh diri. Jarang-jarang ustaz kita dengar. Jadi boleh tak ustaz ulaskan bagaimana zikir menjadi terapi jiwa yang paling mujarab untuk kita menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Silakan ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penonton di studio dan penonton di rumah. Cerita berkenaan dengan sakit jiwa. Bila sebut sakit jiwa ni, jiwa tu yang duduk dalam, yang luar tu jasmani. Yang orang sebut jasmani tu just to get the money. So duit ni, duit badan sebenarnya dia yang luar. Dan yang dalam tu yang menggerak jiwa. Dia menggerakkan kita bergerak, dia menggerakkan kita berjalan, kita pergi mana-mana. So jiwa. Dan hari ni bila sebut tenang, tadi kan cerita sebut tenang. Ada orang dia tenang bila dia pergi tengok pantai. Tenang, damai saja. Satu. Ada orang dia tenang duduk dekat hutan. Dia tengok pokok, dia tenang. Tapi tenang duduk kat hutan berapa lama orang tenang? Seminggu, 3 hari tengok hutan okey. 5 hari tengok hutan okey lagi. Dah 3 minggu tengok hutan, jadi macam orang hutan. Jadi tengok hutan pun dah hilang. Kemudian sama juga duduk kat pantai, tengok pantai. Orang tenang duduk kat pantai sebagai contoh. Saya nak beritahu bila konsep zikir, duduk di dekat pantai tenang. Pantai tu siapa yang cipta? Yang menciptanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Hutan tu siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak sebut baru kita duduk di sebelah-sebelah ciptaan Allah, kita sudah tenang. Kan laut tu Allah cipta, hutan kan Allah cipta. Duduk sebelah ciptaan Allah dah tenang, apalagi kalau kita dekat dengan Allah. Jadi nak dekat dengan Allah itulah namanya zikir. Sebab dalam bahasa Arab, zikir ni maknanya sebut. Zikir maknanya ingat. Zikir maknanya berfikir. Cuma saya nak sebut bahawa zikir ingat, orang Arab menyebut man kathura kalamuhu kathura zikruhu. Sesiapa yang banyak cakap sesuatu, dia cakap, tandanya dia ingat sesuatu itu. Jadi kalau anda nak cerita tenang, yang memberi tenang siapa dia? Yang memberi tenang ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beri gelisah kenapa? Memang kuasa Allah, tapi ada sebab-sebab yang namanya dosa, ada yang namanya tekanan. Jadi bila sebut zikir, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah saja kamu boleh tenang. Tuan-tuan sekalian, anda sebut Allah, 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 Allah. Tenang ke tak tenang? Okey, saya nak sebut pertama. Nama Allah, alif lam lam ha Allah, menurut ulama, menurut lisanul Arab, dia ada 4 makna. Saya nak sebut satu. Antara maknanya at-ta'ajjub. Allah tu makna ta'ajjub. Setiap yang Allah cipta semuanya ta'ajjub. Satu. Yang kedua, makna Allah itu ialah al-ithmi'nan, tenang. Maknanya sesiapa yang berfikir tentang kejadian Allah, termasuk orang menyebut nama Allah, dia akan tenang. Dia akan tenang. Jadi salah satu cara nak tenang ialah Allah, menyebut nama Allah, sebab Allah tu pencipta ketenangan, pemberi ketenangan yang boleh menghilangkan keserabutan tadi, memberi hidayah petunjuk. Jadi kalau anda sebut banyak-banyak nama Allah, satu. Yang kedua dapat pahala. Pahala bawa ketenangan. Satu lagi Allah Ta'ala sebut, uzkurni azkurkum. Kalau kamu sebut aku, aku sebut kamu. Jadi kalau kita sebut nama Allah banyak, Allah akan sebut kita. Ulama kata, yang sebut mana Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah tenangkan kita. Jadi berzikir boleh bawa tenang. Satu. Yang kedua lagi, tuan tengok ya, yang diceritakan dalam kajian Dr. Jepun tu, okey, ayat Quran bila dibaca pada air, dia akan boleh memberi tinggal kesan yang cantik. Dia punya molekul dia dan sebagainya. So, sebut ayat pada air, dia memberi kesan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, lau anzalna, kalau Allah turunkan Quran ini kepada bukit,
kepada gunung, kepada bukit, la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau ayat Quran turun pada bukit, bukit itu akan tunduk, dia boleh pecah. Kenapa? Ayat Quran itu ada kesan pada yang bernama bukit. Yang tadi ada kesan pada yang bernama air. Jadi kalau anda banyak-banyak sebut, maka dia boleh beri kesan pada hati. Itu logik akal pula. Kenapa boleh tenang? Contoh ya, Allah kan maha tenang. Kalau anda duduk sebelah orang tenang, Allah maha tenang, dia boleh beri ketenangan. Saya buat contoh. Kalau anda duduk sebelah orang kaya, Ustaz Fauzi kaya, saya biasa duduk sebelah orang kaya. Duduk sebelah orang kaya, saya rasa kaya je. Baru duduk sebelah orang kaya. Belum kaya lagi tu. Pernah duduk sebelah datuk-datuk, minta maaf lah. Oh, dia panggil datuk, tersilap panggil saya datuk. Kembang hidung 2 hari. Rasa macam datuk. Contoh. Saya pernah bergambar di sebelah orang badan besar, bodybuilder. Saya duduk sebelah dia, saya rasa body saya naik je. Itu belum makan telur 30 biji lagi tu. Jadi kalau dekat dengan Allah Ta'ala, Allah yang boleh beri segala-galanya, anda boleh beri ketenangan. So, bila sebut tenang, kenapa tenang? Zikir dengan Allah Ta'ala. Yang saya sebut contoh tadi, yang anda melihat bahawa ingat Allah tenang, yang jadi tak tenang sebab anda tidak berzikir. Sebab anda jauh dengan Allah. Dalam hadis sebut, orang-orang yang tidak berzikir ini hatinya seperti kubur. Hatinya mati. So anda tahu kubur? Senyap, sunyi, sepi, kadang busuk, terbiar. So hati yang tidak menyebut Allah, hati yang terbiar. Bila anda lupa Allah, Allah lupa kita. Cuba tengok Quran sebut wala takunu kallazina nasullah. Jangan kamu jadi orang yang lupa Allah. Maksudnya bila anda lupa Allah, satunya Allah lupa kita. Yang keduanya kita lupa diri kita. Kita lupa anak-anak kita. Kita lupa tanggungjawab kita. Dan zikir ni dia tenang, bukan badan kita tenang aja. Anak-anak kita tenang. Cuba tengok kaedah ingat. Cuba anda ingat anak-anak, orang ada anak lah. Bila anda bekerja, anda ingat anak-anak. Nanti balik anda terpaksa jaga dia, bagi nafkah kat dia sebab kita ingat anak-anak. Bila anda ingat pada isteri, kita tidak akan curang sebab isteri ni amanah. Suami, isteri ingat pada suami, dia tidak akan curang sebab kita ingat. Kita ingat amanah ketika bekerja, kita tak akan rasuah tipu. Sebab apa? Sebab kita ingat Allah, kita ingat orang, kita ingat kerja menyebabkan kita tidak hilang arah. Jadi dengan ingat Allah bukan saja jiwa tenang, yang Ustaz Fauzi tadi sebut, jarang jumpa orang berzikir ni dia bunuh diri. Bukan jarang, memang tak ada. Kalau zikir juga bunuh diri, dia bukan berzikir. Zikir yang silap dan salah, Ustaz. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya tertarik bila Ustaz katakan tadi sebenarnya makan telur, kata sampai badan besar. Sebenarnya kalau Ustaz nak makan sesuatu untuk membina badan yang besar, Ustaz, makanan yang paling bagus ialah kepuk lekor, Ustaz. Orang Terengganu. Okey, orang puan-puan, sebelum kita berehat ya, saya teringat satu kata pujangga menyatakan bahawa zikir pada hati ibarat air pada ikan. So kalau ikan tu dapat air, cantik, dia tenang je. Dia duduk relax je. Cuba kalau ikan tak ada air, dia menggelepar, tuan-tuan. Itulah hati manusia tanpa zikir. Apapun, kita berehat seketika. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa Muhammadun sayyidul kaunaini wa Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama Al-Kuliah di TV3 pada petang ini. Tajuk kita lah terapi jiwa. Jadi sedap tu kan, terapi jiwa. Jadi perempuan, zikir ni bukan saja pada malam Jumaat, pergi surau, pergi masjid, ada tahlil la ilaha illallah. Malam lain tak ada, kosong je. So malam Jumaat lah kita tenang, malam lain kita tak tenang. Tuan-tuan dan puan-puan ya, biarlah tiap-tiap masa kita berzikir. Dan kesempatan kali ini saya bagilah peluang kepada rombongan daripada Inforana Kuala Terengganu untuk tanyakan soalan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Zawawi Yusof. Silakan Noraini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Noraini Omar, wakil dari Kolej Inforana Kuala Terengganu, ingin mengajukan satu soalan kepada Ustaz. Ustaz, amalan zikir dilakukan sebagai mengingati Allah pada bila-bila masa dan di mana juga agar jiwa sentiasa tenang. Bagaimana pula jika kita hanya berzikir ketika ditimpa kesusahan sahaja? Okey, terima kasih Noraini. Hanya berzikir ketika susah. Ni Ustaz.
Dia masuk hospital barulah dia atas katil buat hospital ICU tu Allah Allah. Itu je. Dia tengok dah Apple ke, dia tengok TV ke, tak tengok dah. Dengan Allah je Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih soalan. Sebenarnya saya sebut berzikir kepada Allah ini kita kena berzikir where, when, why, who, what. When bila-bila masa. Where di mana saja. Dan tandas tak payahlah. What apa pun keadaan anda. Who dengan siapa anda duduk. Bagaimana keadaan anda kena berzikir kepada Allah. Satu. Yang kedua, soalan tadi. Dia masa dia senang, dia lupa Allah. Bila susah baru cari Allah. Yang ini Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis. Dalam hadis Qudsi. Kalau kita nak ingat Allah, sebenarnya hadis sebut uzkurni fis syada'id, uzkurni fir raghaib, azkurukum fis syada'id. Syarat dia. Allah kata kalau kamu ingat aku, ingat aku masa kamu senang, aku akan ingat kamu waktu kamu susah. Jadi garis panduan nak beritahu kena ingat Allah waktu senang maknanya bersyukur. Bersyukur dengan pemberian Allah. Bila bersyukur maknanya kita ni tidak kufur. Orang yang kufur ialah dapat nikmat dilawan Allah. Sedangkan apabila kita terima susah, sebenarnya susah itu untuk makluman anda, Ustaz Fauzi sebut, bila susah barulah bunyi Allah Allah walaupun suara tercekik-tekik tadi dia bunyikan. So bila anda ingat Allah sebenarnya masa anda susah ialah waktu untuk anda dibawa pulang balik ke pangkuan Allah. Sebab masa senang anda tak ingat. Ada orang masa senang dia ingat Allah, masa susah dia ingat Allah. Tapi kalau orang nak minta Allah tolong dia masa susah-susah, kita kena ingat masa senang, maknanya kita kena syukur pada Allah, guna masa, guna harta, barulah Allah tolong bila kita susah. Jadi kalau susah baru cari Allah Subhanahu Wa Taala, anda tidak akan dapat bantuan daripada Allah Taala dalam arti kata yang sebenar. Sebab sebenarnya bila anda susah, orang tak tenang, anda tenang. Ramai orang anggap bila dia susah, dia ingat itu malapetaka. Sebenarnya susah itu bila anda sabar, anda nak Allah nak buang dosa. Bila Allah buang dosa, dia anda kita tenang. Stres sebenarnya bukan kita tenang relax aja. Sebab stres dosa. So bila mari payah Allah nak buang dosa. Bila buang dosa, maka anda akan boleh bawa tenang. Syaratnya cara kita menghadapi dengan betul. Jadi saya show supaya Allah senang-senang tolong kita masa susah, tolong ingat masa sihat. Jadi kan sebut, tolong ingat masa kaya, tolong ingat masa kuat, tolong ingat masa muda ni tua-tua baru nak cari Tuhan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, bagus Ustaz ya. Ingatlah memang hadis kursi sebut ya, ingat Allah waktu kita senang. Allah Taala akan ingat kita waktu kita susah. Bagus. Okey, kita silakan Muhammad Buno untuk tanyakan soalan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu persoalan Ustaz. Setengah orang berpendapat apabila kita membaca zikir-zikir tertentu dan menghembuskan pada air, molekul air itu akan berubah dan memberi kesan pada peminum air itu. Boleh minta penjelasan Ustaz? Wow. Okey Ustaz, adakah boleh kita guna konsep yang sama kepada orang Ustaz ataupun kepada binatang dan sebagainya supaya dia diam, dia jinak, dia jadi cool. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak, soalan cukup bagus. Sebenarnya ada satu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat dia pergi ke satu kampung, orang kampung tu tak bantu dia, tak tolong dia. Tiba-tiba ada seorang ketua kampung kena sakit dan sakitnya payah dirawat. Jadi beliau ni, salah seorang sahabat tu memberi pertolongan kepada orang kampung yang tak tolong dia. Dia ambil air, dia baca Al-Fatihah 10 kali, kemudian dia bagi minum, ditakdirkan oleh Allah, air itu, hembusan itu, Allah beri dia sembuh. Okey, jadi nak beritahunya, kaedah membaca pada ayat Quran, pada air, dia boleh. Satu. Yang keduanya, air ini dia ada satu, air hidup. Tengok Al-Quran sebut, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah menjadikan sesuatu hidup, air. Air itu hidup, boleh menghidup dan air itu hidup. Dan kajian yang disebut tadi, Dr. Imoto daripada Jepun, kajian dia nak beritahunya yang saya sebut tadi, dia pernah ambil air, kemudian letak satu tempat, dia buka lagu-lagu sentimental. So air ni ada kuasa merakam. So sentimental dia membentuk molekul air yang ada berubah.
kemudian dia letak suara yang sedap, maka air itu jadi molekulnya cantik. Kemudian bila dia buka lagu rock yang kuat-kuat, hancur dia punya molekul tu, tak cantik. Dalam tu ada berjuta milion. Kemudian dia menemui satu kaset, dia buka ayat Quran, dan ayat Quran itu bila dibaca pada air itu, dia membentuk satu arca molekul cantik, membentuk satu bentuk cantik, ada 6 segi, dan di atasnya ada 5 segi. So 6 segi itu digambarkan mungkin 6 rukun iman, rukun Islam. Jadi nak beritahu, ayat Quran yang dibaca itu memberi perubahan kepada bentuk air. Dan beliau pula ambil satu kertas, dia balut pada itu punya gelas, dia tulis nama Firaun. Bila tulis nama kat gelas tu pun, air molekul berubah jadi muka tak cantik, berkereot dan berkeretot sekali. Tak cantik. Maknanya saya nak beritahu, air ini dia hidup, satu dia boleh merakam. Jadi boleh baca. Cuba tengok kalau air Zam-Zam. Air Zam-Zam ialah air yang kalau anda nak merawat, nak minum, anda tak perlu lagi hembus doa-doa, tak. Kita kena baca, ambil berkat air Zam-Zam. Sebab air Zam-Zam daripada zaman dulu, dia sudah ada kekuatan tersendiri, seolah-olah dia meninggalkan pesan doa daripada Ibrahim sampai sekarang. Dan air itu hidup sehingga kan badan kita ni, yang saya sebut tadi ayat Quran, bila turun pada bukit, bukit ada kesan. Jadi untuk merawat jiwa yang gersang tadi sebut, boleh anda baca membaca zikir. Dan zikir pula dua. Anda boleh baca perlahan, kalau ada orang jangan bising. Anda perlu baca kuat sikit kalau anda seorang-seorang, supaya bila anda baca, telinga anda dengar, hati anda pun dengar. Jadi dia boleh beri kesan pada air dan boleh buat rawatan. Ya, terima kasih Ustaz. Kadang-kadang ada orang Ustaz serabut rumah dia kan, bapa serabut, mak serabut, anak pun serabut. Tapi dalam rumah ada air Zam-Zam, bertungtung air Zam-Zam. Alangkah baiknya kalau ambil air Zam-Zam tu, niatkan supaya jiwa kita tenang, kita pun minum. InsyaAllah jiwa anda akan tenang, setenang-tenangnya. Okey, kita teruskan kepada Siti Ruhani. Kalau ada soalan, silakan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan, Ustaz. Semasa berzikir, ke manakah fokus atau titik tumpuan kita? Atau hanya sekadar berzikir sahaja tanpa menghayati atau memahami maksudnya? Okey, terima kasih Ustaz Siti. Saya nak tanya Ustaz lah. Ni kadang-kadang saya pun pagi tadi sembahyang Jumaat ke masjid. Malam tadi ada masjid mana saya lupa dah. Bila dia istighfar, Ustaz lepas sembahyang tu istighfar, dia mulut sebut astagfirullah, tapi mata lain. Astagfirullah, duk tengok cicak lah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, duk tengok orang sembahyang, duk tengok kaki orang. Macam-macam. Ada setengah tu dia zikir, baca ayat kursi tapi tangan berjalan kat hidung. Dia melombong, biji timah dan sebagainya. Jadi soalan bagus Ustaz. Mana titik fokus kita Ustaz? Ke mana masa kita berzikir? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya zikir ni maknanya sebut. Zikir ni maknanya ingat. Jadi kalau kita berzikir, Allah sebagai contoh, sebab zikir dia akan melahirkan berbagai nama. Ada zikir dia melahirkan tasbih, subhanallah. Ada zikir melahirkan nama alhamdulillah, alhamdulillah, hamdalah. Ada zikir melahirkan tahlil, la ilaha. Ada zikir melahirkan istighfar. Jadi zikir itu akan bererti kalau kita satunya mulut kita baca, kemudian ingat apa maknanya, dan kemudian hati kita akan terasa. Kalau tidak, dia tak ada kesan. Kalau tidak, dia akan berzikir sekadar menyebut sahaja, mungkin kita dapat pahala. Tapi sekarang ni, nak suruh zikir yang kita baca itu meresap, maka dia perlu menghayati. Saya buat contoh. Kita sudah solat. Bila sudah solat, kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. So hari ini kena belajar subhanallah, maknanya kita sucikan Allah. Kalau boleh, ketika anda menyebut subhanallah itu, sama ada anda buat lagu, bila buat lagu dia akan mempengaruhi. Taklah masa kalau kita berlagu syahdu, taklah pergi melombong lidah, lombong biji timah tadi tu. Jadi bila sebab tu ada lagu berzikir kan, ilahi ilah, nak so ingat kita kepada Allah, supayanya jangan kita fokus ke lain tu. Jadi bila anda sebut Allah yang besar, maka subhanallah maknanya anda sucikan Allah. Ingat dalam minda Allah tak pernah ada kelemahan, yang Allah buat terbaik. Bila anda sucikan Allah, bila sebut alhamdulillah, barulah anda memuji dengan momentum yang lain. Oh, aku puji Allah setelah kita buang sifat-sifat tak sesuai untuk Allah Ta'ala. So anda puji dengan kebersihan. Bila kita menyucikan Allah, dengan kita faham, barulah kita akan tersuci dan terbasuh dengan apa yang kita baca. Lepas tu pula Allahu Akbar, maknanya Allah Maha Besar. Jadi bila Allah Maha Besar, dia akan rasa besar Allah Ta'ala. Dan bila rasa besar Allah, saya nak sebut, ramai orang berzikir, dia hanya sebut tapi tak rasa. Sehingga ada satu bahasa,
Membazir bila anda berzikir tapi anda tak rasa. Membazir anda ada ilmu tapi tak beramal. Membazir sedekah tapi tak jadi pahala. Termasuk juga bukan buang masa. Berzikir biarlah kita habiskan masa, kita faham. Sehingga ada orang boleh menangis. Boleh menangis sebab zikir tu dia boleh berkesan pada hati dan hati pula dia boleh menolak keluar. Sebab tu orang berzikir banyak akan nampak tenang pada wajahnya, bukan di hati, tenang pada wajahnya, tenang tindakannya. Dan ada seorang Ibnul Qayyim, dia sebut, saya punya sahabat saya berzikir, punyalah dia tenang, bukan dia je tenang, duduk sebelah orang berzikir pun tenang juga. Jadi kalau tenang serzikir kelam kelibuk mata tengok cicak dan sebagainya tu, sebab tu kita banyak berzikir tapi tak ke mana ustaz. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Satu lagi saya teringat satu hadis Nabi dalam Sahih Muslim, Ustaz, ceritakan bahawa Nabi sebut tidak duduk orang berzikir, sebut nama Allah, melainkan dia akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat, dia akan diliputi oleh rahmat, kemudian dia akan beroleh sakinah, ketenangan, dan Allah Ta'ala akan sebut-sebut namanya kepada sesiapa saja. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz kalau zikir tadi dia beroleh ketenangan, apa syarat-syaratnya Ustaz supaya kita, ada orang berzikir dia tak rasa apa-apa pun, biasa je tu, biasa je, buang masa pula dia kata. Jadi macam mana Ustaz syarat-syarat zikir tu yang memperolehi ketenangan? Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih banyak. Dalam memang ada hadis Nabi sebut, bila la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Siapa dia mereka? Orang yang berzikir. Jadi bila kita berzikir, saya nak beritahu, zikir dia bawa pada tenang. Okey, soalan saya. Berzikir yang bawa tenang ialah berzikir yang saya maksudkan berzikir yang membawa faham. Okey, saya buat contoh macam ni. Kalau anda berzikir contohnya, subhanallah. Kalau dalam, cuba tuan-tuan kat rumah, di sini kalau kita berzikirkan, subhanallah walhamdulillah. Agak-agak tenang ke tak tenang? Tenang kan? Kalau banyak-banyak ramai-ramai baca, kita tenang. Yang kedua, cuba anda zikir, subhanallah. Contohnya, anda bawa kereta. Bila bawa kereta, tiba-tiba sampai ke traffic light, kita merah, kita break, orang langgar. Bam! Belakang kita, bumper. Kita pun buka kereta, tengok kereta kita kemek, kita pun nak marah, kita pun subhanallah, alhamdulillah. Depan agak-agak tenang ke tak tenang? Suami isteri bergaduh-bergaduh, suami kata aku nak kahwin dua, kita pun nak hilangkan kita punya yang gelisah. Subhanallah, alhamdulillah. Agak tenang ke tak tenang? Tenang. Handphone kita hilang dengan Al-Kuliah, lepas tu keluar handphone ke mana, tengah kelang kebuk untuk tenang. Subhanallah. Mungkin wallahualam, tapi zikir suruh tenang. Saya nak beritahu, zikir tenang ada 4 perkara. Laju. Yang pertama, anda kena zikir tenang sebab zikir ini dia melahirkan rasa jiwa hamba. Maksudnya bila anda susah, bila anda cara berzikir bukan sebut mulut aja. Bila anda susah, anda kena sebut ini susah datang daripada Allah. Kita tidak boleh lawan skrip yang Allah nak. Kita nak lain tapi Allah nak lain. Aku hamba. Hamba kena lawan cakap Allah. Yang keduanya, Allah buat mesti yang terbaik. So kalau anda zikir, mengingat anda sebagai hamba, anda tidak boleh lawan Allah. Macam ada seorang perempuan zaman Rasulullah, saya lupa nama dia, anak dia mati. Dia jaga anak dia mati. Suami keluar, balik kerja, mati anak. Dia tak cerita anak mati. Duduk dulu. Duduk, lepas makan, dia cakap, Bang, kalau kita pinjam barang orang, kalau tuan dia ambil balik macam mana? Kata suami, kalau tuan dia ambil balik, bagi je lah. Dia kata, bang, anak kita milik Allah, semalam dia sudah ambil. So dia pun berhenti sekejap. Tapi isterinya membuat satu perbandingan yang indah. Makna kita ni kan, tiba-tiba ada kerja, kena buang kerja. Kita boleh tenang kalau kita faham konsep. Kita ada isteri, tiba-tiba isteri mati contohnya. Anak mati. So kalau anda faham, saya hamba Allah, ini pinjaman Allah. Anda ada jawatan. Lepas tu jawatan anda ditarik. Contohnya, anda akan tenang. Kenapa tenang? Sebab anda kekasih. Kemudian kekasih dicuri orang. Nak buat macam mana? Itu takdir Allah. So jiwa hamba tu, anda berzikir, baru tenang. Tak Fauzi pun senyum. Okay, satu. Yang keduanya, anda akan tenang lagi bila anda faham begini ya. Bila sesuatu yang berlaku kepada kita gini, kan anda zikir juga menyebut ingat Allah. Kalau anda kaya, bila kaya maknanya kena sebut, ini Allah nak suruh aku syukur. Okey, bila anda miskin, ini Allah nak suruh aku sabar. Kalau anda jadi pemimpin,
Oh, ini maknanya Allah nak suruh aku adil dengan orang di bawah. Kalau anda tak ada ketua, anda pengikut. Bila anda jadi pengikut, kena beritahu. Ini maknanya Allah nak suruh aku taat. So, bila anda faham konsep begitu, maka bila anda ditimpa musibah, anda tenang pun, anda akan lebih sabar, lebih kuat, hati tenang. Dan satu lagi, bila berlaku sesuatu kepada anda, saya ulang balik, Allah yang tak elok, Allah nak buang dosa. So, bila anda berzikir, subhanallah, bila mari musibah, Allah nak buang dosa. Bila anda ingat Allah nak buang dosa, maka anda menerima musibah dengan tenang. Sebab cara Allah buang dosa, ada ketikanya anda berdoa, minta taubat, tapi ada kalanya Allah mendatangkan susah. Barulah zikir itu memberi kesan. Bukan mulut kumat kami, bila mari susah, lawan Tuhan. Bila mari tenang, durhaka kepada Allah Ta'ala. Sebab konsep zikir diputuskan kepada cakap saja. Wallahualam. Okey Ustaz, alhamdulillah saya tertarik Ustaz sebab zikir itu Ustaz sebutkan tadi bukan sekadar sebut saja. Tapi yang paling penting zikir adalah kita ingat kekuasaan Allah atas segala-galanya termasuk atas diri kita. Jadi Ramadan 4 kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini Alhamdulillah, terima kasih. Syukriah. Nahi babuji. Kepada anda semua yang menonton Al-Kuliah pada petang ini, yang tajuk kita ialah terapi jiwa. Bagi mereka yang, bukan mereka masalah jiwa saja ya, kita yang belum masalah pun kena ada preparation, persediaan. Jadi saya ada macam-macam soalan email kat sini yang saya akan baca. Soalan yang pertama ialah Ustaz, saya ingin tahu Ustaz, ni soalan Kak Mon ni tanya ni. Daripada Dungun, Terengganu. Orang Terengganu juga. Ustaz, saya ingin tahu kenapa tetamu-tetamu di studio selalu dipenuhi dengan kaum wanita. Kenapa jarang sekali studio dipenuhi dengan kaum lelaki-lelaki? Di manakah mereka? Mungkin Ustaz ada GPS kot. Di manakah mereka? Silakan Ustaz. Sebenarnya yang pertama, perempuan rajin. Sebab tu dia usaha lebih orang perempuan ni. Orang lelaki yang keduanya, orang lelaki dia bukan tak mari tapi dia hantar wakil. Sebab tu dia perempuan ramai. Yang ketiganya sebab kameraman ramai lelaki. Yang keempatnya tanyalah penerbit. Wallahualam. Okey Ustaz, itu selingan saja ya. Apapun satu iktibar yang bagus ya. Sebab orang perempuan dia lebih minat kepada majlis ilmu biasanya begitu. Sebab jiwanya hebat, orang perempuan ni jiwanya hebat. Okey Ustaz, satu soalan Ustaz ya. Daripada Amin, dia kata, Ustaz, bagaimana pula ada orang kata tak boleh zikir banyak-banyak, nanti tak mampu nak bawa zikir tu. Ini pelik juga ni, saya pun pening ni. Nanti tak mampu sebab dengan dia gila isim dan sebagainya kan. Duk zikir nanti jadi kita hati tak mampu nak bawa kotor barangkali, maka dia kata jangan zikir banyak-banyak, zikir sikit-sikit je. Apa komen Ustaz, silakan. Sebenarnya boleh jadi zikir ni, untuk makluman tuan-tuan, zikir ni pelik. Dia cerita tentang alam rohani. Kalau alam rohani ni ialah dia, sebab itu di syurga nanti badan kita ni tak larat nak masuk syurga. Sebab itu Allah tukar badan lain. Kita kat dunia badan lain. Bila masuk kubur, roh yang sama, badan yang lain. Bila padang mahsyar, tubuh yang sama, roh yang lain. Roh yang sama, badan lain. Dalam syurga, roh yang sama tapi badan yang lain. Sebab roh lain. Cumanya jasmani, di jasmani macam baju, dia tak boleh pakai banyak. Kalau anda pakai banyak, 3 helai, 10 helai, mari Al-Kuliah. Contoh lelaki-lelaki solat, pakai pelekat 5 helai, berkilah-kilah. Anda kereta banyak, 5 buah kereta, bawa kereta, tunda semua 5-5. Jasmani dipanggil orang gila pula, selipar 4 lapis. Tapi rohani ni saya tak perasan dah tadi. Yang dia tak larat nak tanggung tu boleh jadi. Beramal dengan zikir, ada orang berzikir niat yang salah. You niat contoh, berzikir sebab nak dapat ilmu ghaib. Berzikir sebab nak dapat ilmu kebal. Yang tu zikir yang kita baca bunyinya subhanallah, tapi dia jadi makanan setan sebab bukan atas nama Allah Taala, maka dia berdosa. Sama juga sembelih ayam. You sembelih ayam pahala, tapi sembelih ayam sebab nak buka gelanggang, maka itu dosa. Yang tu mungkin tak larat tanggung sebab anda buat dosa. Tapi rohani kita yang banyak dosa, lagi anda zikir lagi seronok, lagi sunuk sebab badan kita makan nasi. Kita tak boleh makan banyak. Tapi rohani, kita perlu banyak makan sebab kita perlu tenaga untuk berlawan syaitan, kita perlu tenaga untuk sujud, kita perlu tenaga rohani untuk syukur. Contoh ni, tuan-tuan boleh angkat kerusi kan? Boleh angkat kerusi, gagah. Tapi bila rohani anda tak kuat,
anda nak angkat sehelai Quran tak boleh. Angkat 2 baris, 4 baris, tertidur. Kenapa? Tangan kuat tapi rohani tak kuat. Kenapa rohani tak kuat? Kurang makan, kurang zikir, kurang fikir, kurang mikir. Akhir sekali tersungkur. Wallahualam. Okey, Ustaz. Satu soalan tanya Ustaz ni. Dia kata zikir dengan bacaan Quran, mana satu yang lebih baik? Silakan Ustaz. Okey, subhanallah. Bila sebut zikir dengan Quran, mana satu yang lebih baik? Sebenarnya Allah Ta'ala sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu ada banyak nama. Ada nama mushaf, ada nama Al-Furqan. Salah satu nama Al-Quran ialah Az-Zikr. Jadi sebenarnya zikir yang subhanallah, zikir Allahu Akbar, termasuk juga Al-Quran ialah sebahagian daripada zikir. Jadi zikir anda baca subhanallah pun daripada Quran. Jadi saya nak beritahu, Al-Quran ada ketikanya bila anda solat, anda kena baca Al-Fatihah. Tak boleh berzikir saja. Oh, subhanallah, dia tak jadi solat itu. Jadi ada ketikanya baca Quran, ada ketikanya subhanallah. Kalau anda ada wudu, kalau anda boleh baca banyak, baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran, kalau anda baca Quran, anda sedang mendengar Allah bercakap. Kalau anda salat, anda sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita dengar Allah cakap, kadang-kadang kita berzikir. Kalau anda mampu hafal Quran, bacalah Quran banyak-banyak sebab itu pun zikir juga. Okey, sebab antaranya kalau anda baca Al-Ikhlas, Nabi sebut sekali anda baca Ikhlas, 3 kali baca Al-Ikhlas seperti anda khatam Quran. Pahalanya Al-Ikhlas sekali seperti 10 juzuk. Pahalanya besar. 3 kali baca 30 juzuk. Jadi yang mana lebih afdal ialah kalau anda boleh baca panjang-panjang Al-Quran di banyak ayat, zikir sikit-sikit. So kalau anda tak boleh pegang Quran, anda haid, anda bacalah zikir. Tapi kalau baca Quran, sebab Quran baca boleh pahala, tengok pun dapat pahala lagi. So waktu itu Quran lebih utama. Allahuakbar. Okey Ustaz. Ni Syida tanya Ustaz. Saya menggalakkan kepada penonton-penonton di rumah ataupun di mana saja, bila Ustaz cakap, terutama doa-doa, surah apa, ayat berapa, anda kena catat. Sebab nanti saya lah masalah untuk menjawabnya balik. Jadi anda siap-siap ya catat, saya tidak akan ulang lagi. Ustaz pun dapat akan balik terus. Okey Ustaz, ni Syida tanya. Saya sering susah hati, berkecamuk fikiran. Yes ya, Syida ni kan. Dia kata, Ustaz, surah apa yang paling baik untuk saya baca ketika berkecamuk fikiran, susah hati dan sebagainya? Silakan Ustaz. Terima kasih Syida, semoga Allah tenangkan. Sebenarnya bila disebut ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat Allah sama ada berzikir, sama ada bertasbih subhanallah, sama ada bertahlil, maka dia boleh tenangkan diri kita. Baca Al-Quran, mana ayat Quran anda boleh tenang. Syaratnya anda baca, anda fokus betul-betul, anda minta dengan Allah. Sebab saya nak beritahu, ada nama-nama Allah, ayat Quran, bila anda baca ayat itu, dia menjadi zikir. Okay? Contohnya anda baca Alhamdulillah, dia jadi zikir biasa. Tapi kalau anda baca Alhamdulillah, niatnya supaya kita jadi orang terpuji, di situ ada 2. Satu, anda berzikir. Yang keduanya, anda berdoa sekali. Sama juga Al-Fatihah. Kenapa orang baca Fatihah ada angkat tangan, yang kedua tak ada angkat tangan? Kalau anda baca Fatihah sebagai ayat biasa, maka dia jadi ayat biasa, zikir. Tapi kalau anda baca kemudian niat, contohnya Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah Maha, segala puji bagi Allah, niat aku pun nak jadi terpuji juga, maka waktu itu anda boleh angkat tangan sebab dia 2 dalam 1. Itu zikir, itu doa. Baca dengan fokus sambil mengharap. Sebab tu zikir ni satunya suara rendah, yang keduanya suara takut. Zikir dengan suara takut-takut, melarikan takut. Kemudian zikir dengan insaf, dia juga memberi makna. Jadi kalau zikir mulut, dia tak sampai ke hati, dia tak tenang. Biarlah baca sampai ke hati. InsyaAllah tenang. InsyaAllah. Cuba. Okey, satu lagi soalan ya. Ni Minah tanya Ustaz. Minah tanya. Ni kawan baik Ustaz kot. Dia kata, Ustaz, bagi orang perempuan, dia boleh berzikir tapi tak bolehnya baca Quran. Tetapi Ustaz, apa hukumnya pula kalau orang perempuannya haid, baca Quran dengan niat zikir? Baca Quran dengan niat zikir. Katalah sebelum tidur dia baca kursi. Sebab Nabi suruh baca kursi sebelum tidur kan. Tapi baca kursi tak Quran. Tapi dia niat zikir. Boleh ke tak boleh Ustaz? Orang haid ni. Silakan. Terima kasih. Tengok ya, tadi saya sebut ayat Quran. Ulama berpendapat
Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Quran itu juga sebagai zikir. Jadi kalau anda baca Al-Quran dengan niat zikir walaupun dalam haid, maka dia jadi zikir. Sebab Allah beritahu ayat Quran zikir. Yang kedua, ada pendapat pula sikit ditambah yang bermakna zikir ialah bila anda berzikir. Jadi ayat Quran dia akan jadi zikir kalau anda baca ayat Quran yang anda ingat. Contoh ayat kursi kan kita ingat, nak tidur walaupun dalam haid memang boleh. Okey. Apa lagi? Al-Fatihah kan ingat, maka itu zikir, maka dia boleh. Tapi kalau anda sengaja buka Quran pula, ada pendapat mengatakan itu bukan makna zikir. Tapi dua-dua itu walau macam mana pun, kalau anda nak ambil kesempatan, boleh mengambil konsep zikir mana-mana keadaan pun boleh. Cuma bila waktu haid, Allah suruh rehat, rehat je lah. Ni haid masa tu lah nak baca. Masa tak haid, tak baca pun. Okey Ustaz. Ustaz tidak masalah sebab Ustaz tidak ada haid. Sebab tu dia cakap besar kan. Jadi apa pun perempuan, alangkah baiknya kalau kita berehat seketika, kita bagi Ustaz untuk minum dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang memang setia dengan Al-Kuliah setiap minggu, Saban, Jumaat 5 sampai 6 petang. Dan kita teruskan baca lagi soalan email, SMS anda. Saya tidak akan kecewakan anda yang hantar sebab banyak soalan-soalan yang sangat penting, terutama ramai ni semua orang perempuan. Okey, apa-apa pun satu soalan anda. Saya ambil laki-laki dulu lah, ya, Man Marang. Orang Marang juga. Ramai pun nak Terengganu semua ni. Dia tanya, Ustaz, adakah zikir dengan fikir itu boleh kita samakan dengan betapa? Atas bukit ke, mana-mana ke, betapa, nak gua kan. Zikir dengan fikir tu boleh tak sama dengan betapa? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Man. Sebenarnya zikir dan fikir ni ialah dia satu yang sebati. Masa anda berzikir, masa tu anda berfikir. Kalau kita berzikir dan kita berfikir, maka dia akan ada kombinasi antara sinergi dan energi. Oh tu dia. Synergize dia balik, energi kita berzikir, kita fikir. Bila kita fikir tu, kita tak lari ke lain. Sebab zikir, ni zikir kat sini, fikir kat sini. Contohnya kita baca istighfar. Istighfar tu kita minta ampun dengan Allah. So di mulut, di hati, di akal berfikir dosa-dosa, maka dia akan lebih memberi touching lagi dan bererti. Adapun betapa ni orang kita bila sebut betapa teringat nak belajar ilmu hantuah betapa. Sebenarnya dalam Islam ada istilah namanya khulwah ataupun dipanggil at-tahannuth al-khulwat. Tapi khulwat hari ni silap faham. Silap faham, ditangkap khulwat cerita lain. Khulwat ni ialah kita duduk sunyi-sunyi mengadu bermesra dengan Allah, bukan dengan awek. Jadi itu pun satu benda yang kena tukar. Jadi saya nak beritahu pada Man, pada siapa saja, anda zikir, anda fikir, sebenarnya hebat mana ustaz, hebat mana orang alim, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, orang hebat, you kena ada masa untuk bersunyi, mengadu, mencurahkan perasaan kepada Allah, bahawa anda hebat. Kalau anda kuat ceramah, semayang kuat, tapi tak ada masa nak berkhulwat bersama dengan Allah Ta'ala, anda tidak akan dihebat. Sebab tu Nabi pernah keluar 6 bulan kat gua, tapi lepas Nabi Islam, zikir yang hebat ialah zikir yang badan dengan manusia, badan dekat pejabat, tapi hati tersangkut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kuat. Okey Ustaz, ni daripada Bebrina. Nama dia Bebrina. Dia kata, Ustaz, saya suka tengok Al-Kuliah pada petang ini sebab kaitan dengan zikir. Dia tanya, Ustaz, perlu tak saya tutup aurat bila nak berzikir? Kata Ustaz, kata subhanallah walhamdulillah. Dia pun tutup aurat, cari tudung apa semua kan, pakai baju jubah apa semua, pakai stokin, lepas tu duduk berzikir, katalah. Lalu tutup aurat. Ataupun macam mana Ustaz, silakan. Sebenarnya ibadat ni ada ibadat yang ada peraturan khusus. Contohnya nak solat, dia ada syarat, dia kena tutup aurat. Nak tawaf kena tutup aurat. Ada pun berzikir, kita di rumah kita boleh dalam keadaan apa sekalipun kita boleh berzikir.
sama ada aurat tutup ke, aurat terbuka ke, sebab dia konsep zikir. Tapi untuk makluman anda, berzikir yang pertamanya ada adab, ada wudu, kalau duduk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tutup aurat tu tak termasuk dalam konsep itu. Aurat ni tak boleh terbuka bila ada orang tengok, kita nak tunjuk pada orang, ataupun dengan tutup buka aurat tu membatalkan ibadat, baru tak boleh. So muslimat boleh sedang-sedang masak mi goreng, subhanallah. Jadi menyembur-nyembur sekali tu lagilah dia berkhasiat. Okey Ustaz. Satu soalan Ustaz, akhir sekali ni. Akhirah. Apakah tanda-tanda orang sakit jiwa Ustaz? Yang perlu kena zikir ni banyak ni, silakan Ustaz. Saya nak beritahu, jiwa ni dia cukup kompleks. Saya buat contoh ya, tengok ya. Anda pergi shopping dekat kompleks, beli-bela, bawa anak. Anak anda hilang, kenapa dia nangis? Putus hubungan sekejap. Anak menangis, dia tak luka pun. Tapi kenapa dia nangis? Sebab jiwa dia ada cedera. Anak kita cedera, jatuh, lutut berdarah, mari mak datang, dia duduk nangis, sekejap je, sikit je tu, nanti terubat. Okeylah tu. Budak tu terus berhenti. Walaupun dia punya darah masih mengalir. Okey, walaupun sedang berluka, tapi kenapa dia boleh menangis? Sebab jiwanya terubat. Jadi orang yang tanda-tanda orang yang jiwa yang sakit ni ialah sebenarnya bila anda jauh dengan Allah, bila jauh dengan Allah, anda jauh ketenangan, anda jauh daripada kebaikan, dan akhir sekali anda kalau lagi banyak dosa, anda resah, anda gelisah, itu tanda sakit jiwa. Jadi saya pulang ke pangkuan Allah, tolong dekat dengan mak ayah pun kita dah suka balik kampung, suka sebab jumpa mak ayah, tolong balik ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala, wa anibu ila rabb, balik kepada Allah, serah diri pada Allah. Allah akan bantu kita, dan saya sebut perkataan, tidak pernah ada ketenangan apabila anda jauh daripada Allah. Tidak ada ketenangan bila anda durhaka pada Allah. Kalau ada seronok sekejap, anda akan derita selepas itu. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. 1 minit Ustaz. Satu soalan pendek je. Jawapan pendek juga Ustaz. Ustaz dia kata boleh tak saya nak berzikir sebab nak dapat pahala saja Ustaz? Sebab Nabi kata ganda-ganda pahala. Bukan tenang, nak dapat pahala je Ustaz. Silakan. Berzikir kerana pahala ialah sesuatu yang masyru' dibolehkan. Sebab tu saya nak sebut satu, pendek juga ni. Kalau anda kiamat nanti, hadis sebut bila berlaku kiamat, hancur, tengah padang mahsyar, sedang-sedang takut, orang yang mati di padang mahsyar akan minta dengan Allah untuk balik semula ke dunia. Kalau boleh nak sebut satu perkataan je, subhanallah. Dan untuk anda, malaikat yang 8 itu bila Allah perintah ikut angkat arash Allah, mereka tak boleh angkat. Berat arash. Allah kata malaikat baca subhanallah. Malaikat baca subhanallah, dia boleh naik. So kalau baca untuk pahala, anda boleh. Tapi itu peringkat pertama. Peringkat lain, saya berzikir sebab saya cinta Allah. Bila cinta Allah, anda tak ingat pahala, barulah anda tak kecewa bila anda susah. Sebab orang ada kata, aku berzikir tapi kenapa susah juga? Aku solat, kenapa susah juga? Itu tandanya anda berzikir bukan kerana Allah, tapi kerana benda lain. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Tanda kita cinta seseorang, kita rindu seseorang, kita akan tersebut-sebut namanya. Kita akan sebut-sebut namanya. Sampai peringkat tidur pun kita mengigau-ngigau namanya. Itulah tanda kita cinta kepadanya, rindu kepadanya. Terima kasih Ustaz Zawar Yusof, penuh motivasi kita. Terima kasih kepada Kolej Inforana dengan pelajarnya, dengan stafnya yang comel-comel lote. Pada petang ini datang lagi ya. Boleh mencerdaskan Ustaz Zawar Yusof lain kali. Dan juga anda semua di rumah. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk Taksub. Taksub, siapakah panelnya? Dr. Usman Al-Muhammadi dan juga Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir secara langsung dari Seri Pentas TV3. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptaan Allah, ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, pergelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, pergelana, kenallah Tuhan Maha Pencipta. Allahu
sepanjang jalan.